Assalamualaikum Ustazah dan semua. Saya Siti Nurmana Fatihah binti Abdul Razak dan juga ayah kumpulan saya Nur Atikah binti Nazri dan juga Nur Hasmidah binti Hashim. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan bukti kebijaksanaan dan kasih sayang Allah dalam proses penyembuhan manusia. Bagi pengenalan tajuk ini, terdapat satu hadis daripada riwayat Al-Bukhari 5678 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan Dia akan menurunkan ubatnya. Tuntasnya, hukum mendapatkan rawatan adalah amat dituntut oleh agama kerana ia selari dengan salah satu daripada maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Ia juga tidaklah menolak konsep tawakal itu sendiri kerana ianya adalah salah satu ikhtiar untuk mencari kesembuhan melalui jalan yang dibenarkan di sisi syarak. Walau bagaimanapun, hendaklah seseorang meyakini bahawa ubat dan rawatan itu adalah suatu ikhtiar semata-mata, tapi yang menyembuhkan segala penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, hukum mendapat rawatan adalah berbeza mengikut keadaan dan situasi yang dihadapi oleh setiap individu. Oleh itu, bentuk rawatan yang sesuai perlu dijalankan ke atas penyakit sekiranya penyakit yang dihadapi olehnya boleh memudaratkan diri, lebih-lebih lagi dalam situasi yang mampu mengugat nyawanya. Namun begitu, segala risiko ini mestilah dirujuk dan mendapat pengesah daripada pengamal perubatan terlebih dahulu. Wallahu alam. Semoga Allah memberi kita kefahaman yang benar dalam tajuk ini. Berdasarkan hadis riwayat Nabi Abu Dawud, beliau berkata, aku menghadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka kerana kurang sihat. Aku pun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang Badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah kami harus berubat? Beliau menjawab, berubatlah kalian kerana Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan ubatnya, iaitu penyembuhannya, kecuali satu penyakit, iaitu penyakit uzur. Hadis ini menunjukkan bahawa umat Islam diwajibkan berubat apabila menderita sakit, kerana sakit ini merupakan satu bentuk ujian daripada Allah untuk hamba-Nya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. Ia juga merupakan satu bentuk ujian agar hamba-Nya sentiasa ingat kepadanya bahawa tiada siapa yang lebih berkuasa selain daripada Allah untuk menyembuhkan segala penyakit yang diberikan olehnya sendiri. Di samping itu, mereka yang jatuh sakit perlulah berusaha mencari ubat dan cara untuk sembuh, kerana di zaman kita sekarang ni yang serba moden, terdapat banyak ahli-ahli sains, doktor-doktor pakar yang mampu menyembuhkan. Oleh itu, dalam ikhtiar daripada sakit, bolehlah kita letak Allah sebagai tempat bergantung harap yang pertama lepas kita berusaha. Ini kerana Dialah yang memberikan penyakit dan Dia jugalah yang mampu, yang maha berkuasa untuk menyembuhkan semua penyakit kita ini. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah dalam proses penyembuhan manusia berdasarkan ayat Al-Quran surah Fussilat ayat 44. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi cahaya, petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, kita tahu bahawa Al-Quran merupakan panduan hidup bagi manusia, termasuklah dalam proses penyembuhan. Kerana Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dan telah terbukti bahawa bukti-bukti saintifik mengenai alam semesta tidak akan sesekali bercanggah dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan begitu jugalah dalam bidang perubatan dapat dilihat melalui tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan, iaitu Ibn Sina. Beliau merupakan seseorang yang sangat berpegang teguh kepada ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, kita perlulah mengambil tahu tentang cara penyembuhan sama ada melalui cara tradisional, moden maupun rawatan Islam. Selain itu, kita perlulah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta yakin bahawa Allah lah yang akan menyembuhkan, kerana jika Allah tidak mengizinkan seseorang itu untuk sembuh, maka tidak akan sembuhlah seseorang itu. Akan tetapi, jika Allah mengizinkan seseorang itu untuk sembuh, maka akan sembuhlah seseorang itu, kerana segala yang berlaku adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan ini dapat disimpulkan bahawa hukum mendapatkan rawatan adalah amat dituntut dalam agama Islam. Selain itu, mereka yang jatuh sakit
perlulah berusaha mencari ubatnya kerana tiada penyakit yang diturunkan tanpa ubat. Seterusnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber kekuatan utama bagi umat Islam. Dan akhir sekali, kita perlulah yakin bahawa Allah Maha berkehendak. Maka jelaslah terbukti kebijaksanaan dan kasih sayang Allah dalam proses penyembuhan manusia. Oleh hal yang demikian, kita hendaklah mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya untuk menggapai rahmat, hidayah serta petunjuk daripada Allah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami.